Hai, Assalamualaikum murid-murid cikgu. Selamat pagi semua. Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan masih lagi bersemangat mengikuti PDPR bersama cikgu. Hari ini kita teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Kita akan beralih dalam unit ke-17, Kebersihan Alam Tanggungjawab Bersama. Hari ini kita akan belajar kemahiran membaca. Seperti biasa, objektif pembelajaran pada hari ini, cikgu harapkan di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat membaca dan mempersembahkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Kita sudah pernah belajar tentang pantun kan pada pembelajaran yang lepas. Jadi, hari ini cikgu mahu murid-murid belajar membuat persembahan pantun tersebut. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah jadikan amalan. Apakah amalan yang boleh kita lakukan setiap hari untuk menjaga alam kita? Dari segi penggunaan air, dari segi penggunaan elektrik. Adakah murid-murid menjadi seorang pengguna yang bijak? Mari kita belajar dan memahami pantun yang terdapat di dalam buku teks ini. Baiklah murid-murid, sila rujuk buku teks jilid 2 halaman 30. Di sini kita boleh baca pantun yang disediakan ini bertajuk Jadikan Amalan. Untuk aktiviti yang pertama, cikgu mahu murid-murid baca pantun yang disediakan ini dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kita baca pantun ini bersama-sama. Cikgu tahu murid-murid semua sudah pernah belajar mengenai pantun dan sudah pasti murid-murid cikgu pandai berpantun. Jadi, tiada masalah untuk membaca pantun pada kali ini. Sebab kita telah belajar pada sesi pembelajaran yang lepas. Kita baca pantun ini dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ya. Kita lihat di sini ada 4 rangkap pantun. Ini adalah rangkap yang pertama, rangkap kedua, rangkap ketiga dan rangkap yang keempat. Kita baca dari rangkap yang pertama. Pergi ke pekan membeli lada. Lada ditimbang berat sekati. Air digunakan berpada-pada. Jangan dibuang sesuka hati. Rangkap yang kedua. Pasang pelita di tepi tangga. Nampak menarik cahaya terang. Marilah kita jimatkan tenaga. Bil elektrik dapat dikurang. Rangkap yang ketiga. Mari mencari buah keranji, buah berangan juga bidara. Berkongsi kereta, amalan terpuji, dapat hindari pencemaran udara. Rangkap yang terakhir. Pokok pegaga daunnya banyak. Tanam selasih di bawah para. Jimatkan tenaga, air dan minyak. Alam bersih, masyarakat sejahtera. Begitulah tadi kita telah membaca pantun dan cikgu harap murid-murid dapat menyebut dengan betul dan menggunakan intonasi pantun yang sesuai. Cikgu tahu murid-murid cikgu semuanya kreatif. Okey, jadi setelah kita membaca pantun ini bersama-sama tadi, mari kita fahami maksud setiap rangkap pantun yang telah disediakan ini. Kita lihat rangkap yang pertama tadi. Pada sesi pembelajaran yang lepas, cikgu telah terangkan kepada murid-murid bahawa di dalam pantun, dalam sebuah rangkap pantun, ada pembayang dan juga maksud. Masih ingat tak lagi? Maksud pantun ada pada baris yang keberapa murid-murid? Adakah murid-murid masih ingat?
Ya, maksud pantun ada pada baris yang ketiga dan baris yang keempat. Baris ketiga dan baris yang keempat ini merupakan maksud pantun. Manakala baris yang pertama dan kedua ini pula merupakan pembayang. Ni tiada kena-mengena dengan maksud pantun. Kalau kita mahu lihat apakah maksud pantun yang hendak disampaikan, kita lihat pada baris yang ketiga dan baris yang keempat. Okey, jadi cuba kita baca semula baris ketiga dan keempat ini. Apakah maksud pantun yang ingin disampaikan? Okey, kita lihat. Air digunakan berpada-pada, jangan dibuang sesuka hati. Apakah maksud ayat ini? Pantun ini hendak menyampaikan nasihat kepada kita. Apakah nasihat yang hendak disampaikan? Kita mestilah menggunakan air dengan cermat. Tidak boleh membazir. Kita mestilah menggunakan air dengan cermat. Jangan lakukan pembaziran air. Kerana air itu adalah sumber kehidupan kita. Okey, jadi amalan yang baik, amalan yang terpuji ialah menggunakan air dengan cermat. Contohnya, apabila kita hendak memberus gigi, kita mesti pastikan paip air ditutup semasa kita memberus gigi. Jangan biarkan air paip terbuka tetapi kita pula sedang memberus gigi. Itu adalah pembaziran. Okey, seterusnya kita lihat pula pada rangkap yang kedua. Okey, apakah maksud pantun ini? Kita baca, marilah kita jimatkan tenaga, bil elektrik dapat dikurang. Nasihat yang hendak disampaikan di dalam pantun yang kedua ini ialah mahu kita menggunakan tenaga elektrik dengan bijak. Mesti menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Contohnya bagaimana cara kita untuk menjimatkan tenaga elektrik? Mematikan suis lampu ataupun kipas jika kita tidak menggunakannya. Ataupun sebelum tidur, pastikan ruang tamu kita ditutup lampu. Juga soket televisyen kita boleh tutup dan cabut. Itu adalah salah satu amalan untuk kita menjimatkan tenaga elektrik. Itu merupakan salah satu amalan yang baik. Okey, seterusnya kita lihat rangkap yang ketiga. Okey, apakah maksud pantun rangkap yang ketiga? Kita baca baris ketiga dan keempat. Berkongsi kereta amalan terpuji dapat hindari pencemaran udara. Okey, maksud pantun ini ialah hendak menasihati kita supaya mengamalkan amalan berkongsi kenderaan, berkongsi kereta. Kerana salah satu punca pencemaran udara adalah daripada asap kenderaan. Jadi, kita boleh membantu mengurangkan pencemaran udara dengan mengamalkan amalan berkongsi kereta. Okey, itu adalah merupakan amalan yang terpuji. Okey, seterusnya rangkap yang terakhir. Kita lihat maksud yang hendak disampaikan. Jimatkan tenaga, air dan minyak, alam bersih, masyarakat sejahtera. Okey, rangkap yang terakhir ini menasihati kita supaya mengamalkan sikap berjimat cermat. Berjimat dari segi apa? Berjimat dari segi tenaga elektrik, menjimatkan penggunaan air dan menjimatkan penggunaan minyak. Minyak apa?
minyak kereta. Okay? Jadi, amalan ini merupakan salah satu amalan yang sangat baik untuk memastikan alam sekitar kita sentiasa bersih. Apabila alam bersih, kita pun dapat hidup dengan gembira dan bahagia. Jadi, begitulah tadi secara ringkas maksud setiap rangkap pantun yang telah kita baca bersama-sama. Jadi cikgu mahu setiap kali murid-murid membaca sesuatu pantun, murid-murid fahami maksud pantun yang hendak disampaikan. Ingat, maksud pantun ada pada baris yang ketiga dan baris yang keempat. Baik, seterusnya untuk aktiviti pada hari ini, murid-murid jawab latihan dalam buku aktiviti jilid 2 halaman 32. Okey, di sini ada beberapa tugasan yang murid-murid perlu lakukan. Okay, kita lihat dahulu latihan yang pertama. Murid-murid lengkapkan terlebih dahulu pantun yang disediakan di sini. Okey, lengkapkan terlebih dahulu, kemudian baca dengan sebutan yang betul. Okey, cikgu akan bimbing murid-murid untuk melengkapkan pantun ini. Okey, cikgu bimbing melengkapkan beberapa rangkap pantun. Baik, di sini cuba kita lihat tajuk pantun ialah Hijaukanlah Bumi Kita. Okay, kita baca satu-satu jawapan yang disediakan di sini. Hutan kita subur menghijau. Kedua, buah betik enak dimakan. Ketiga, badan sihat penyakit berkurang. Keempat, suria terbenam di hujung pamah. Okay, kita lihat rangkap yang pertama. Udara senja redup dan nyaman. Tempat kosong. Marilah kita hijaukan laman. Pokok ditanam keliling rumah. Untuk melengkapkan sesuatu rangkap pantun, masih ingat tak lagi cikgu pernah ajar pada sesi pembelajaran yang lepas mengenai rima pantun. Rima pantun. Ingat lagi ke murid-murid cikgu? Rima pantun. Kita lihat ada 2 baris dalam setiap pantun yang mempunyai rima akhir yang sama. Okey, rima akhir yang sama. Okey, kita lihat dahulu baris yang pertama. Udara senja redup dan nyaman. Rima akhirnya ialah man. Okey. Baris yang ketiga, marilah kita hijaukan laman. Man juga. Jadi di sini kita telah kenal pasti bahawa baris yang pertama, rima akhirnya sama dengan baris yang ketiga. Okey. Cikgu harap murid-murid faham ya. Kemudian, rima akhir baris yang kedua akan sama dengan rima akhir baris yang keempat. Jadi di sini, murid-murid perlu cari jawapan bagi baris yang kedua. Rima akhirnya ialah mah. Okey, jadi murid-murid boleh perhatikan pada pilihan jawapan di sini yang manakah rima akhirnya ialah mah. M-A-H, mah. Okey, kita lihat di sini yang pertama, rima akhirnya jau. Kedua, kan. Rang. Dan akhir sekali, mah. Pamah. Jadi yang manakah jawapan yang betul? Jawapan yang betul ialah ini dia. Suria terbenam di hujung pamah. Mesti rima akhirnya sama. Kita dapat lihat di sini rima akhirnya juga mah. Okey, jadi jawapan murid-murid betul. Untuk mengenal pasti lagi jawapan awak betul atau tidak, kita boleh baca semula pantun ini dari awal. Okey, kita baca sama-sama. Udara senja redup dan nyaman, suria terbenam di hujung pamah. Marilah kita hijaukan laman, pokok ditanam keliling rumah. Jadi di sini kita boleh kenal pasti
Rima akhirnya adalah sama. Baris yang pertama sama dengan baris yang ketiga. Baris yang kedua sama dengan rima akhir baris yang keempat. Okey, cikgu bantu lagi untuk menjawab rangkap pantun yang kedua. Okey, kita perhatikan betul-betul. Baca dahulu dari baris yang pertama. Ikan pelata di dalam tajau, hendak disisih di tepi laman. Okey, baris yang ketiga, kosong. Udara bersih, segar dan nyaman. Okey, kita lihat di sini satu persatu dari baris yang pertama. Apakah rima akhir baris yang pertama, murid-murid? Rima akhir baris yang pertama ialah jau. J-A-U, jau. Okey, seterusnya sepatutnya baris yang pertama sama dengan baris yang mana tadi? Sama dengan baris yang ketiga di sini. Okey. Sama dengan baris yang ketiga. Okey. Kita lihat dahulu baris yang kedua. Hendak disisih di tepi laman. Apakah rima akhirnya? Rima akhirnya ialah man. M-A-N, man. Manakala baris yang keempat, udara bersih, segar dan nyaman. Rima akhirnya juga sama, man. Lihat di sini, baris yang kedua sama dengan rima akhir baris yang keempat. Jadi, murid-murid perlu cari apakah baris yang ketiga yang mempunyai rima akhirnya jau. J-A-U, jau. Okey, kita perhatikan pilihan jawapan. Yang pertama, rima akhirnya di sini ialah J-A-U, jau. Menghijau. Kita baca, hutan kita subur menghijau. Lihat di sini, rima akhirnya ialah J-A-U, jau. Sama tak tadi dengan baris yang pertama? Ya, sama. Jadi, jawapan di sini murid-murid tulislah. Hutan kita subur menghijau. Okey, kita baca bersama-sama pantun ini. Ikan pelata di dalam tajau, hendak disisih di tepi laman. Hutan kita subur menghijau, udara bersih, segar dan nyaman. Begitulah tadi pantun rangkap yang kedua. Okey, cikgu telah bantu murid-murid melengkapkan pantun rangkap pertama dan rangkap yang kedua. Jadi, tugasan murid-murid seterusnya, sila lengkapkan pantun rangkap yang ketiga dan rangkap yang keempat. Okey, setelah siap melengkapkan pantun ini, murid-murid ada latihan yang kedua. Latihan yang kedua, cikgu mahu murid-murid persembahkan pantun ini dengan intonasi yang sesuai dan sebutan yang betul. Jadi, persembahan murid-murid itu perlulah dirakam. Rakam persembahan pantun kamu dan kemudian hantar kepada cikgu untuk diberi penilaian. Tunjulkan bakat kamu, jangan malu-malu. Cikgu tahu semua murid-murid cikgu kreatif dan pandai berpantun. Cikgu tunggu hasil tugasan kamu. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah dan syabas kepada semua murid-murid cikgu yang telah berjaya mengikuti pembelajaran bersama-sama pada hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Sekian saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi.